Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To all student yang mengambil subjek ni lah, e-entrepreneurship. So this is the first chapter in the syllabus. Okay, so this is the first chapter, the first part. Okay, chapter 1, Introduction to Entrepreneurship. So nama saya, my name is Muhammad Zahiruddin bin Mohtar. I am the coordinator of e-entrepreneurship subject at KPM Branang. Alright, so basically the subtopic that will deliver in this content can be divided into four aspects. The first one is in terms of the definition of business entrepreneurship. Second is the business and entrepreneurship in Islamic perspective. The third one is the characteristic of successful entrepreneurs and advantages and disadvantages of being entrepreneurs. So subtopic yang agak simple. So daripada KPM Branang, we have 5 videos in the first chapter, dan chapter 1 ni will cover in your midterm. Alright, so kena bagi perhatian sikit lah untuk fahamkan chapter ni. Okay, alright, first kita tengok dulu definition of entrepreneur. Since everyone taking this subject, so you need to understand definition of entrepreneurs. So entrepreneurs ni in bahasa Melayu we call as usahawan. Okay, so there are several definition. Entrepreneurs coming from the words of entreprendre, from French word yang bermaksud to undertake ataupun to try. Maksudnya untuk membuat sesuatu tu, untuk melakukan sesuatu. Entrepreneurs is an individual basically who organize, manage and assume the risk of business. So dia buat bisnes dan dia memang tahu tentang risiko bisnes, risiko perniagaan yang wujud lah, according to Kuratto and Hoggett 2001. And according to the Oxford English Dictionary, so basically this person is an individual who accept risks and opportunities. Sebab apa? Sebab dia create, operate, growing business, so dia memang kena accept risiko dan juga peluang lah. And then just now saya dah bagi tahu tadi tentang maksud usahawan. Entrepreneurs tu adalah usahawan, introduced in Malaysia in 1970s after implementation of new economic policy, atau kita panggil sebagai dasar ekonomi baru. Dan of course entrepreneurs tu dia ada karakteristik yang bagus, such as motivated, confident, responsible dan diligent. Selain daripada tu, entrepreneurs juga perlukan beberapa kemahiran seperti creativity, teamwork, management, technical skills, problem solving dan sebagainya, negotiation dan communication. Okay, these are basically example of entrepreneurs lah. Kalau nampak sini Elon Musk, ini adalah founder kepada Tesla. Jeff Bezos ni adalah founder kepada Amazon. Mark Zuckerberg ni dah tahulah saya rasa. Ni adalah Facebook, Larry Page adalah Google, Walt Disney, Richard Branson untuk Virgin Group dan sebagainya. Ini pula ialah untuk Malaysia lah. Tan Sri Robert Kuat, Datuk Sri Siti Nurhaliza dan sebagainya. All these individu ni, dia ada perniagaan ataupun ada bisnes yang dia lakukan. Okay. Contoh kat sini juga saya letakkan contoh-contoh usahawan lah. Usahawan cendawan tiram putih. This one also can be considered as usahawan. Dia buat bisnes tu. And if you've been to Banting kan, dia ada kerepek fast. So yang ni pun juga adalah example of usahawan. Those yang buat kereta sewa kan, yang buat homestay. I think some of you maybe quite familiar with this name kan. Local brand name from Malaysia ni macam Lori.com. Lori.com yang buat partnership alliance dengan IKEA untuk logistik. Fashion Valley kan, kenal kan? Fashion Valley yang web e-commerce tu kan, Grab, Foodpanda. Grab, Foodpanda ni I think the company based in Singapore. So ada dan sekarang ni nampak tak berita ni, since 2013 dah ramai individu yang terlibat dalam perniagaan di atas talian. Di samping perniagaan yang offline lah. Offline tu maksudnya tak ada melibatkan atas talian, dia tak gunakan social media. Alright. So ada beberapa jenis kategori usahawan. I think yang ni memang kita semua agak familiar. Pertama,
we categorize the definition of entrepreneurs tu, category of entrepreneurs tu, for example like stages of business. Kita ada panggil sebagai early startup entrepreneurs. Early startup ni maksudnya usahawan yang baru saja mulakan perniagaan. Dia baru lagi, dia tak adalah dah running 3-4 tahun ke, tak ada. This one you have to see from the definition of SME Corp. SME Corp. Ada juga usahawan yang kita kategorikan according to the size of business tu lah. Contoh micro dan juga SME. Micro tu adalah perniagaan yang sangat kecil. Okay? SME ni adalah stand untuk small medium enterprise lah, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai PKS, perindustrian kecil sederhana. Definition kepada SME, micro, you all boleh refer kepada ni SME Corp. Okay? Dia ada ada definition yang tertentu. Berapa bilangan pekerja, berapa keuntungan tahunan. So dia boleh divide apa itu small, apa itu medium dan apa itu micro. Micro yang paling kecil sekali. Dan ada juga kategori of entrepreneurs we divide according to the industry. Contohnya macam technology entrepreneurs, kan? Kalau pergi sambung belajar kat UniKL ke, kan, ataupun dekat IKM ke KKTM, they will expose student with the skills dalam perniagaan lah, dalam bidang teknologi ni. Contoh macam repair aircon ke, buat kimpalan ke, buat bahagian elektronik ke dan sebagainya. Social entrepreneurs adalah usahawan yang di samping dia mendapatkan keuntungan, dia juga bagi a portion of the profit tu kepada society, macam dalam bentuk donation ke, sponsorship ke, untuk community ni lah, community development kan. Alright, digital entrepreneurs ini adalah this category yang sebenarnya di subjek yang nak introduce. You do business and you market it through online, kan. Contohnya you market your business melalui social media, sebagai contoh ataupun website yang ada e-commerce yang boleh buat pembayaran. Service entrepreneurs adalah those yang buat perniagaan berdasarkan perkhidmatan. Contohnya macam business spa, kecantikan, repair, komputer dan sebagainya. IT entrepreneurs pun samalah, lebih kepada IT. So pembahagian yang tadi kita boleh bagikan kategori usahawan tu ada banyak. Sama ada melalui stages of business, peringkat perniagaan tu, size of business, kan, kategori size lah, size perniagaan tu sama ada micro atau SME ataupun medium enterprise. Kemudian according to industry pun boleh. Lagi satu melalui time allocation ni lah, sama ada dia adalah full time entrepreneurs, part time entrepreneurs. Kalau part time tu kita boleh nampak kalau buka jurnal-jurnal akademik dia ada definition yang panggil sebagai student entrepreneur, usahawan pelajar, yang macam awak semua lah, yang ambil subjek ni, yang sambil belajar buat bisnes pun ada. Career group ni saya letakkan adalah untuk those yang dah bekerja dan dia buat bisnes as a part time, dia punya ni lah job, dia boleh menambah pendapatan lah. Full time ni memang full time lah, 24 hours kan, 7 day a week, dia memang post dekat Shopee ke, dekat Lazada ke, dia memang full time punya usahawan. So kalau pergi dekat laman web MDEC boleh nampak few example of success stories of entrepreneurs. Contoh ada ada pelajar KKTM Seri Gading ni, and then usahawan percetakan, pakaian, agensi pelancongan, kan, yang buat perfume dan sebagainya. Okay, itu yang first definition of entrepreneur. Second adalah definition of entrepreneurship. Entrepreneurship ni adalah satu proses. Dalam midterm kalau tanya define entrepreneurship 2 markah, jangan bagi entrepreneurship is a individual. Entrepreneurs tu adalah individual, kan? Tapi bila kita kata entrepreneurship tu adalah satu proses. Proses apa? Pertama adalah proses dia creating business, okay? Dia creating business, kemudian dia expandkan business tu. Okay? Dia mulakan perniagaan, dia kembangkan perniagaan. Okay? Alright, tu adalah entrepreneurship. Kalau entrepreneurs tu adalah usahawan. Kalau ditanya dalam midterm,
Define entrepreneurs 2 markah. So bagi tahulah, entrepreneurs is an individual who actively start and expand business for apa? For business prosperity ke, untuk dapat for profit maximization ke, untuk tujuan dia apa. So kena tahulah. Okey. Apa pandangan Islam tentang entrepreneurship dan business? Of course lah, dia fardu kifayah. Dia adalah obligatory duty. Maksudnya dia sangat-sangat digalakkan. Sangat-sangat digalakkan. Okay. So ada juga masa zaman Prophet Muhammad dulu, pasar dia panggil sebagai Sauku Madinah. Dekat waktu ni, tempat ni adalah tempat di mana pedagang-pedagang trade business lah, perniagaan, kan. And then concept of wealth, konsep harta dari segi Islam tu. Pertama, kita kena tengok harta tu adalah belongs to God. Maksudnya Allah yang miliki semua harta. Dan diciptakan, created by man. This is spelling error, by man not mean. Diciptakan untuk manusia dan cukup, plentiful and more enough to everyone. Created for man, okay. Dan entrusted to man. Apa maksud amanah? Maksudnya sebarang harta yang kita dapat, duit ke, rumah ke, kereta ke apa, maksudnya itu adalah amanah. Ada juga hak orang terhadap harta kita tu. Sebab tu dalam Islam tu indah lah, sebab kita ada bahagian zakat. Kalau kita dapat untung dalam perniagaan ke apa, a portion of it kena bagi kepada society. Alright, so semua orang akan ada duit untuk beli barang. Bila kita dah kaya ke, janganlah kita lupakan orang sekitar. Alright. Kemudian apakah ciri-ciri usahawan? Banyaklah. Kalau tanya dalam midterm, apakah ciri usahawan? Banyak. Contoh kalau awak adalah buat syarikat macam e-commerce, yang ada payment platform dalam laman web. Contoh macam Lazada ke atau Shopee ke, kena ada kemahiran iaitu technical skill. Technical skill tu maksudnya nak develop website tu, nak ada payment gateway, nak link dengan Maybank to you, kan, dan sebagainya. Dan nak ada katalog dalam website tu. Apa lagi karakteristik of successful entrepreneurs? For example, endurance. Endurance tu maksudnya ketahanan. Maksudnya bila buat perniagaan, tak sepanjang masa dia adalah berita yang baik. Kadang-kadang ada juga berita pasal kerugian. So kena bertahan dan jangan cepat down lah. Tapi kena juga study risiko. Jangan keluarkan duit semua. Awak ada RM50,000 dan kemudian laburkan duit dalam perniagaan. Buka bisnes contohnya dekat IOI Putrajaya, kan. Lepas tu laburkan RM50,000, dah beli perabot semua, kedai makan, lepas tu tak ada orang datang. So kena study market dulu. Dan kemudian kena tengok juga tunai kat dalam tangan. Jangan laburkan semua duit buat pinjaman RM50,000, RM100,000 kat bank. RM100,000 tu digunakan untuk laburkan duit semua. Tak berapa sesuai lah kaedah tu. Information seeker adalah those yang dia ciri-ciri mencari maklumat. Contoh, tengok apa yang trend dalam pasaran sekarang. Contoh, adakah orang nak beli kereta ke, ada orang nak beli insurans ke, medical card ke, kan, ataupun pakaian apa yang sesuai. Kalau awak pergi dekat Bangi Central, memang ada banyak trend lah, kan, untuk pakaian muslimah untuk setiap tahun. So kena study benda tu kalau buat bisnes. In fact, ada seorang pelajar KPM pun memang ada premis kat sana. So dia kena study apa trend, apa kehendak pelanggan untuk pakaian setiap tahun, terutamanya di waktu hari raya. Dia kena ada self-confident, nak pergi present dekat bank, nak minta dana, kan. Takkanlah nak present dalam keadaan yang tak yakin. That's why bila nak pergi kat bank tu, kena buat business plan dulu, kena yakin. Persuasion, kena pandai memujuk, kan. Bila jumpa supplier, takkanlah supplier bagi harga mahal, kita pun beli. Kalau kita beli satu barang tu dari segi bulk, banyak, so boleh bargain dekat situ. I will not explain all the characteristic, but I think if this characteristic ditanya dalam midterm, I think you can pointing any characteristic yang boleh di-explain. Remember, dalam midterm
Jangan buat satu ayat dua ayat je kalau ditanya. Buat facts. Fact, explanation, example. Contoh dalam midterm tanya, explain 3 characteristic of successful entrepreneurs. So katalah your answer is one of the characteristic of successful entrepreneurs is technical skill. So ceritalah technical skill apa benda, the ability to apa, build website ke, and then buat maintenance website ke, apa benda, cerita sikit explanation tu. Dan bila pergi pada example, ceritalah, for example in the case of Fashion Valley, they have a department ataupun a group of people that focusing on the technical part of the website. So if anything happen, contohnya website tu drop ke, down ke, so diorang akan handle benda ni, kan? Alright. Ada juga dan juga karakteristik successful entrepreneurs, value employees lah. Kita bila employees datang kedai kita, kan, ataupun dia beli, katalah dia beli produk kita, atau dia beli produk kita, contoh kita jual lembu, kita kita cakap elok-elok lah, kita bincang elok-elok dengan dia, then customer orientation, action oriented ni pun samalah, lebihkan tindakan daripada kata-kata. Karakteristik last ni agak bagus, able to rebound from disappointment. Bila down, rugi, kita kena bangun balik, study balik. So sebab tu tak boleh pakai semua duit yang ada dan terus laburkan. Tak berapa sesuai lah. Sebab kalau tak berjaya, habislah duit tu. Kalau pergi ke shopping complex, saya rasa semua orang boleh perasan. Kalau kedai tu tak berapa nak boleh survive, dia akan bertukar. So bila dah sewa premis tu, orang tak datang, memang akan rugilah. Sebab tu digital entrepreneurship tu bagus, keusahawan digital. Maksudnya kita mengurangkan premis tu, maksudnya sewaan premis, pekerja ramai, kita start dengan small scale dulu. Maksudnya tengok ada market ke tak untuk barang kita tu. So kita market lah melalui social media tu, kan, Facebook ke, website ke, Instagram ke. Dan alright, apakah kelebihan ataupun kepentingan entrepreneurship? Ada banyak lah. Pertama, involve in the aspect of self-development. Maksudnya you can, maksudnya all the benefit will go untuk diri kita tu sendiri. Contohnya, kita boleh kawal lah apa perjalanan hidup kita, kan. Maksudnya kita yang decide, okay, kita buka kedai, kita cari pelanggan, kita rugi kita tanggung, kita untung pun kita tanggung, kan. Dan maximize self potential, maksudnya kita tengok potensi kita. Kalau sebelum ni kita pemalu, and then bila buat bisnes, rupanya kita ni ada keyakinan, so dia kurangkan sifat malu kita. Opportunity to maximize unlimited financial reward, betul lah, kan. Kita dapat lebih banyak duit lah, kan, bila buat bisnes, dengan syarat usaha tu kena tinggi, kan. Dan juga family development, dari segi aspek tadi, diri, keluarga, maksudnya tambah pendapatan keluarga, tambah standard kehidupan, adalah kereta sikit, rumah yang okey sikit, social status, kan. Maksudnya kita lebih baik lah berbanding keadaan sebelum kita buat bisnes tu. Kepada society, contoh kita fulfill unlimited need want of society. Apa yang society perlukan? Contoh kedai bengkel kereta ke, dia perlukan apa dia perlukan kedai apa ni, kecantikan ke. So apa yang society nak, kita buat benda tu. Kita providekan produk dan juga perkhidmatan lah yang sesuai. Kedai printing ke, improve lifestyle of society. Banyaklah point bila masuk sini, tapi one of it contohnya online banking, ataupun dari segi website perniagaan. Contoh saya nak beli mesin basuh, atau saya nak beli TV, ataupun saya nak beli sayur lah. Saya malas nak pergi ke kedai. Saya boleh pergi ke laman web Tesco ke, atau saya boleh contact mana-mana orang yang ada laman web ke, ataupun FB page yang buat boleh supply ikan-ikan pergi ke rumah ke. Point ketiga, produce high quality product, betul lah. Maksudnya contoh usahawan Farm Fresh, Encik Azmi tu, kan. So dia
dia providekan produk tenusu kan, yang terbaru dia providekan apa ni, yang jual daging tu lah kan, dekat Jesco tu, dan create more job opportunities. Walaupun begitu, walaupun semua cerita yang bagus pasal usahawan, dia dapat untung, dia apa tu, dia maximize self potential, kemahiran diri, society, family, tapi ini pun kita kena highlight juga dari segi risiko. Pertama adalah uncertainty of income. Ada bulan yang pendapatan tu banyak. Contoh kalau jual pakaian masa raya haji memang banyak lah. Tapi kena tengok juga contoh tahun ni berlakunya COVID. Ramai nak pergi beli baju contoh kat Bangi Central ke tu, dia jadi susah. Apa jadi bila awak dah import, awak dah order barang tu, dia bagi risiko lah. Tapi the good thing is saya nampak ramai yang dah buat website, dan ramai yang boleh dan ramai pembeli boleh masuklah website tu dan boleh buat pembayaran. Maksudnya tak payah nak pergi kedai tu lah. Risk of losing entire investment, betul. Sebab tu dia orang kata nak jadi usahawan janganlah pergi apply loan 500,000, 100,000 kat bank, minta semua. Kena ada juga duit kita lah. Kalau nak minta loan kat bank, kalau nak perlukan 100,000, simpan dulu duit lah, kerja dululah. Kerja dulu, dapatkan duit 50,000 dulu. So 50,000 modal kita tu top up dengan 50,000 duit pinjaman, bukan guna loan 100%. Memang nanti kalau bisnes tak berjaya, pergi pada poin nombor 3 lah, stress level sebab tak boleh nak bayar hutang ke dan sebagainya kan, dan sebagainya lah. Discouragement, kekecewaan, tak semangat, long hours at work. Tapi saya nampak ramai orang memang dalam bisnes tu ada ups, ada down lah. Tapi dia berbaloi. Saya bagi contoh ayah saya, dia jual kereta sebelum adanya Mudah Dok Mai. Lepas tu dia nampak lepas adanya Mudah Dok Mai, kereta jualan tu makin slow. Waktu sebelum ada Mudah Dok Mai tu banyaklah duit dia buat bisnes. Dia jual kereta second hand. Kemudian lepas ada Mudah Dok Mai, bisnes slow, and then dia tukar bisnes baru. Dia buka satu kedai tapak yang sama tu dia sewakan pada orang lain untuk berniaga tempat basuh kereta, and then dia berniaga durian, berniaga jual pisang, nenas, dia jual tanah. So banyak bisnes yang ada kat situ. Okay, seterusnya. Oh, ini slide last. Okay, so saya rasa itu saja untuk bahagian saya. So ini adalah bahagian pertama untuk inilah chapter 1. So ada lagi 4 video yang boleh dilihat oleh semua pelajar. So hopefully semua pelajar faham lah. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya saya, atau boleh terus tanya dekat lecturer awak semualah. Diharapkan video ni lah semua orang faham. Alright, so terima kasih kepada semua. Assalamualaikum, bye.